kena rompak, dia very cool. Jadi seorang sharpshooter masa dia jadi askar dulu. Dia bekas pecah askar, dia sharpshooter. Dia ada senapang. Tapi senapang dia disimpan tempat yang agak selamat. Malam tu rumah dia dimasuk pencorak, masuk rompak, pecah api dia masuk. Dia very cool, very cool. Dia kata, saya sakit jantung, jangan buat apa-apa. Saudara sudah nak apa, saya bagi. Nak duit, tak betul, saya bagi. Barang mat, bagi. Jam, bagi. Nak apa lagi? Ambil lah, keluar dengan selamat sebelum dia dah tahu. Kacau. Dia bagi semua. Rompak nak keluar daripada rumah dia tu, ambil semua barang ke rumah dia. Mana kunci kereta masjid? Oh, okey, bagi. Dia nak keluar dari pintu tu, dia tarik laci tepi pintu tu. Dia tengok ada peluru senapang patah. Teror tak. Minta maaf lah, ini kawan saya Kuala Lumpur mari tembak ayam, tertinggal peluru. Ambil lah. Apa tu percaya? Ambil peluru. Tak apa. Selamat jalan. Kalau masuk kereta tu, dia cari malam tak nampak dan suruh kunci, dia masuk bilik dia, dia ambil nak. Dia tak nak, dia siap tu tak. Buh peluru, keluar macam ni, kut pintu. Tung, tung, tung. Dia panggang. 3 orang mampus dalam kereta tu, seorang lari, tembak belakang. Bunyi berandui itu, kena tu. Tapi tak boleh nak cerita. Seorang yang kena tembak itu yang pakai mask, anak jiran. Anak jiran. Yang keempat tadi tu yang tembak belakang tu apa? Pergi tu polis kepung tu. Besok jumpa, mampu juga. Buat hati. Itu dia kata, kalau boleh cool apa tahu tu, boleh berunding, boleh selamat jalan. Okey. Itulah saya kata, yang kes-kes yang macam ni kadang sebab kaitan dengan kita baca ni, walaupun saudara dalam keadaan begitu, kalau saudara dia, abang dia, seorang dia pertahankan diri dia dalam keadaan begitu, dia tak ada pilihan lain. Kalau kau nak bunuh aku bunuh kau. Dia dikecualikan, tak boleh buat begitu. Kalau yang menyerang dia itu bapa dia atau mak dia, mana tahu kalau bapa ada kehormatan dia. Biar bapa bunuh anak tidak apa, jangan anak bunuh bapa. Sebab ada kehormatan. Sudah katakan bahawa ialah bapa, dan cuma sekiranya penyerang tersebut ialah bapa yang menyerang anaknya kerana tujuan harta dan sebagainya, ia tidak boleh ditentang dengan tindakan yang keras. Walaupun demikian, Islam letakkan nilai bapa. Kita tak boleh derhaka kepada bapa. Bapa melakukan yang tidak patut ke atas anak dia, boleh berlaku ni. Kan banyak bapa yang saman mahkamah kerana anak kaya tak bagi syaraan yang cukup ke bapa. Bapa hot terlampau tapi serang anak tidak sambung harta anak. Boleh berlaku? Dah berlaku dah. Bisyarat memberikan nilai kepada bapa itu. Kalau kita tahu memang dia bapa kita sekadar bertahan diri boleh, tapi kalau ada peluang nak bunuh dia, jangan bunuh. Sedangkan yang itu orang lain daripada bapa, kamu boleh bunuh dia. Kamu boleh bunuh dia, bapa jangan. Dalil yang paling jelas menyatakan hukum tersebut ialah hadis yang Nabi sebut, waman qutil duna ahli fahuwa syahid, yang terbunuh kerana keluarga dia, maka dia adalah syahid. Bilakah diwajibkan dan diharuskan membalas sesuatu serangan? Tengok dia punya
pecahan itu tadi tidak dibenarkan secara mutlak begitu. Secara umum tidak boleh. Cara kasarnya boleh, tapi cara detailnya bila yang dia haruskan bunuh tak wajib. Ada masa diwajibkan bunuh. Apa makna wajib bunuh? Kalau kamu tak bunuh dia ketika itu, kamu berdosa. Sebab dia wajib. Okey. Asasnya kita faham, serangan boleh diatasi, boleh dihadapi dengan serangan balas. Boleh. Boleh itu ada dua kategori. Boleh harus dan boleh yang nama dia wajib. Pada dasarnya manusia diwajibkan membalas. Waktu dasarnya membalas dalam setengah keadaan dan dalam setengah keadaan lain dia hanya diharuskan membalasnya. Saya ambil poin besar itu dulu. Bukan kesemuanya serangan itu wajib dibalas. Ada ketikanya tidak wajib, sekadar harus saja. Dan ada ketikanya pula membalas serangan itu adalah wajib. Serangan terhadap harta, di sini kita nak faham. Harta ini ada dua kategori. Harta sendiri atau harta orang lain yang dia diamanahkan menjaga. Kalau harta kita sendiri, orang datang nak mengambil harta itu, kita harus mempertahankan agar orang itu jangan ambil dengan apa cara pun, tapi tidak sampai kepada wajib membunuh orang itu kerana mempertahankan harta. Tapi kalau berlaku juga pergelutan itu sampai orang itu mati, maka dia tidak berdosa dan tidak kena bayar dia. Lain dengan kalau harta itu bukan dia yang ampuni, orang yang ampunya, dia menjadi tukang jaga, macam kerjaan menjaga harta kerjaan, menjaga harta rakyat, pemegang amanah menjaga harta amanah. Kalau harta itu orang datang nak ambil daripada dia wajib mempertahankannya dan dia wajib menyerang balas walaupun membunuh. Itu poinnya. Sekiranya seorang dilakukan terhadap harta dan mangsa adalah pemilik harta tersebut, pembalasan dalam keadaan ini sekadar diharuskan sahaja. Mangsa boleh mengalah dan menyerahkan sahaja harta tersebut, namun mangsa juga boleh membuat tindakan balas. Itu saya nak fahamkan lagi sekali. Orang kata kalau harta dia sendiri, dia boleh pilih. Dia pertahankan boleh. Dia membenarkan orang untuk ambil harta dia, mengalah pun boleh. Kerana nak menjaga nyawa. Tapi kalau dia orang tu nak ambil juga, dia pertahankan, lepas terpaksa dia bunuh, maka baru boleh. Sedangkan yang kedua, bukan harta dia. Sekiranya harta tersebut bukan milik mangsa, milik orang yang kena serang tu, tapi mangsa sebagai penjaga amanah oleh pemiliknya. Tidak. Harta surau, harta masjid dia kena jaga. Bank, orang jaga bank, dia diamanahkan menjaga keselamatan bank, bukan dia punya. Contohnya mangsa adalah ketua negara atau timbalannya atau penjaga tanah milik umat Islam atau tentera dan sebagainya. Mereka wajib membalas serangan penyerang dan mengambil semula harta tersebut. Ini kerana sebagai penjaga amanah, mereka wajib melindunginya dan tidak berhak untuk mendermakannya. Dia tak benar. Lagi sekali, kalau harta sendiri dia ada pilihan. Macam kata tadi lah, dibagi semua, tapi dia ada masalah. Kalau ada yang tak ada masalah, dibagi, dia tak nak berlaksana apa, tak apa, boleh. Kena menjaga nyawa. Tapi kalau terpaksa dia berhadapan situasi, maka boleh. Berlain dengan dia pemegang amanah, penjaga bank, jaga harta awam dan sebagainya, tentera dan sebagainya. Itu macam sebut pasal tentera, macam
lahap datu, itu bab lain. Bab lahap datu itu akhir rabah, walaupun kita akan bincangkan kemudian. Itulah dia katakan situasinya. Serangan terhadap maruah. Tadi harta ni benda yang datang dan pergi. Hari ini dapat, besok hilang. Harta boleh ada ganti. Sebab tu maka hukum dia ada peluang boleh melepaskan, boleh membenarkan, boleh menyerahkan yang nak curi kepada dia dengan tidak payah sampai bunuh dia. Berlain dengan hal nyawa. Ini maruah dengan nyawa, bawa nyawa. Orang nak rokok, perempuan yang nak kena rokok, dia wajib pertahankan diri dia walaupun dia bunuh orang yang nak rokok dia. Kita bapa, kehormatan isteri, anak, perempuan kita datang penyangak nak rokok isteri, rokok anak, hukum dia wajib pertahankan, jangan menyerah, jangan kata tak apalah, buatlah. Wajib, sebab dia maruah. Dia sama dengan bawah itu nyawa. Nyawa. Bukan ada dua, ada tiga. Dia tak punya harta. Harta ada di rumah, ada di bank, dalam negeri, luar negeri. Ambil yang ni lagi ada. Tapi kalau maruah satu saja, maka kena tahan. Lebih lagi nyawa. Kalau nyawa tak ada pilihan lain. Dia datang nak bunuh dia dulu. Itu maksud dia. Sebab itu nyawa, bagi serangan terhadap nyawa, beberapa keadaan perlu dilihat. Jika serangan tersebut daripada orang kafir, ia wajib dibalas. Dan sekadar disebaikkan yang tak akan berdosa. Jika dia abaikan, dia berdosa. Tak boleh biar. Ini kerana mengalah kepada orang kafir adalah suatu penghinaan kepada agama. Tak boleh menyerah kelawan. Mempertahankan diri juga wajib dilakukan jika diserang. Walaupun haiwan menyerang kita pun kena wajib bertahan diri. Ini kerana haiwan sembelih untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Bukan manusia mempertahankan binatang untuk dirinya, kerana haiwan disembelih untuk kepentingan kita. Kalau kita disembelih kerana kepentingan haiwan, maka tak boleh. Sebab tu walaupun kita ada haiwan, orang nak curi haiwan kita, nak bunuh haiwan kita, kita kena boleh lawan sampai kita mati. Mempertahankan diri juga perlu bagi serangan yang ditujukan terhadap anggota badan. Okey, itu bagi orang kafir. Adapun kalau yang menyerang itu jelas-jelas dia seorang Islam, maka kita ada pilihan orang Islam. Namun sekiranya seorang Islam dan mangsa adalah orang yang ingin mencelaka atau dibunuh, mempertahankan diri dan membalas semula dalam keadaan itu harus, asasnya dia harus, bukan wajib. Kerana kemungkinan orang itu bukan nak bunuh. Kemungkinan kalau sampai kepada yakin dia telah tak bunuh, memang tikaman dia ke senapang dia ke memang nak bunuh kita, yang inilah baru boleh wajib mempertahankan diri, kerana kita dalam keadaan nyawa yang amat terancam. Walau demikian macam mana pun, syarat hanya memberi jalan satu pilihan kepada orang Islam yang kena demikian. Jadikanlah diri kamu sebaik-baik anak Adam. Jadi merujuk kepada satu kes awal. Dua orang anak Adam tiba-tiba menjadi musuh. Qabil anak Adam, abang kita yang sulung, Habil. Qabil lahir bersama dengan seorang perempuan nama dia Lemia. Adik dia nama Habil lahir kemah bersama dengan adik nama dia Layuza. Saya tak baca banyak. Tapi akhirnya bergaduh. Qabil tidak mahu menerima hukum Allah Ta'ala, nak kahwin dengan Layuza. Dia nak Lemia, adik dia. Akhirnya penyelesaian pada ketika itu, itulah yang Allah Ta'ala, watlu alaihim
naba abnai Adam isqarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima taqabbal min al-akhar. Panjang ayat, kita kesimpulan dia. Bila krisis keluarga berlaku, abang dan adik ini, adik mengalah, abang tak mau mengalah. Hukumnya Qabil tak boleh berkahwin dengan Iqlamiyah, dia boleh kahwin dengan Laizah. Habil dia tak ada masalah. Kahwin dengan adik dia tak ada masalah, kita tak ada masalah. Oleh kerana Qabil ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi jalan keluar, suruh mereka buat kurban. Siapa yang Allah terima kurban dia, dialah pilihan pertama. Pilihlah siapa dia nak kahwin. Tapi kalau kurban dia tidak diterima, dia jangan menuntut apa-apa, ikut hukum saja. Maka setujulah Adam dengan dua anak dia buat kurban. Itu yang waktu doa Alaihim baca kepada mereka, naba abnai Adam, dua orang anak Adam tadi, Qabil dengan Habil, buat kurban. Apa yang kurban? Kebetulan Qabil dia petani, tanam gandum. Tiba Adam di tanam gandum. Habil kebetulan dia seorang peternak kambing. Maka bila suruh buat kurban, Qabil membawa tangkai-tangkai gandum yang diambil di ladang dia untuk dibuat kurban. Habil pula dengan nature dia sebagai seorang peternak, dia lambat sampai ke tempat yang sepatutnya mereka sampai. Akhirnya dia sampai, dia kata dia lambat tu kerana dia memilih manakah di antara kambing dia itu yang paling gemuk, yang paling cantik. Setiap kali dia pegang seekor, dia kata dia nak bawa saja, nampak dah lebih cantik, lepas ambil lagi. Akhirnya yang paling cantik sekali mari letak atas bukit, tunggu. Kadang beritahu, tengok siapa yang kurban dia diterima, akan ada di bawah langit seperti cahaya datang mengambil, naik ke langit. Sekejap saja datang malaikat ambil kurban Habil, kurban kambing. Fatuqabbala min ahadihim, diterima kurban salah seorang dari duanya. Walam yutaqabbal min al-akhar, dan tak diterima seorang lagi. Yang terima Habil, yang tak terima Qabil. Maka Qabil dia kata, la aqtulanna, aku akan bunuh kamu. Adik kata, apa salah aku? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya akan terima doa yang bertakwa kepada Allah. Dah terpilih, bukan aku yang pilih. Fatawwa'at lahu nafsu qatla faqatala fa asbaha minan nadimin. Akhirnya kemuncaknya sampai dibunuh adik dia. Ambil batu katok kepala, adik mati. Dia menyesal saja. Cerita ini, moral cerita ini yang dibawa dalam buku ini, moralnya ialah bahawasanya mengapa Habil tidak pertahankan diri dia dengan membunuh abang lebih dahulu, sedangkan abang dah kata la aqtulanna. Akhirnya maka dikatakan bahawa faljakun ka khaydi ibnai Adam, kalau boleh kamu ikut anak Adam tadi, tidak membunuh abang, itu bagus. Kalau terpaksa bunuh tadi ini maka ada ruang. Tapi dia disyokkan kalau boleh dimaafkan atas nama ada kisah anak Adam. Itu yang poin pertama. Poin yang keduanya, orang yang tak pakai poin itu, dia kata itu syariat kepada Nabi Adam. Adakah kita terikat dengan syariat orang yang dahulu, Adam dan sebagainya? Itu banyak perkataan dia. Tapi ambil yang senang saja, tetaplah
yang dahulu disyariatkan semula kepada Muhammad, boleh kita beramal. Maksud beramal, mesej kalau boleh maafkan, abang maafkan. Jika sampai sah dia nak bunuh, maka kita ada ruang boleh bunuh. Demikian juga dengan kes yang kedua, halaman 2022 itu, iaitu kisah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu, lepas bayang subuh, pemberontak ramai 400 orang mengepung dan nak bunuh Osman. Osman terus baca Quran, tidak menghunus pun pedang dia untuk pertahankan diri dia, sedangkan penceroboh itu ataupun orang yang bertindak itu pasti nak bunuh dia. Osman tidak bertindak, tidak dicerca, tidak dikata oleh sahabat apa jadi bodoh dan maka boleh. Sebab begitu keadaan dia, kena menjaga nyawa lebih banyak. Osman tidak melawan, maka boleh buat demikian. Kalau keluarga atau rakyat bakal mangsa, maka wajib dia pertahankan. Maksudnya, kalau kita yang menjaga, kalau kerajaan yang menjaga rakyat, kita yang menjaga keluarga ataupun ada orang di bawah jagaan kita diamanahkan menjaga, wajib menjaga orang itulah yang kalau orang ceroboh nak membunuh orang yang dia jaga, dia wajib membunuh orang sebagai tindakan jaga aman. Bagaimanakah tindakan balas dilakukan oleh bilakah nyawa penyerang itu dihalalkan? Tengok ya, detail cerita tu walaupun kadang-kadang kita tak dapat kesan ke semua, tapi kita dapat kesan. Kalau boleh orang yang menyerang tadi itu, tengok dia siapa dia. Kalau orang yang menyerang kita itu, yang asal itu dia tadi orang murtad. Sekarang kena cakap orang murtad ni. Kalau kita kenal orang memang dia murtad, dia nak serang kita, yang inilah boleh bunuh daripada awal lagi dah. Sebab dia ada murtad, darahnya telah halal. Ataupun seorang pezina yang muhsan, kita belajar zina muhsan, pezina yang telah ada isteri ataupun ada suami, dia kira muhsan. Dia pezina muhsan pula, dia nak menyerang kita, maka orang macam ni semua pakar ulama kata kamu telah boleh bunuh orang itu daripada awal lagi dah, tak payah tunggu dah. Pasal apa? Dua sebab. Yang pertama, dia berniat nak menyerang bunuh kamu. Yang kedua, memang darah dia dah halal dah, cuma tunggu masa nak jatuhkan. Maka yang itulah dia katakan kamu boleh. Kita baca, kita baca. Penyerang mungkin terdiri daripada orang yang dijamin nyawanya, seperti orang Islam, ataupun orang yang tidak dijamin nyawanya, seperti orang murtad atau pezina yang muhsan. Bagi penyerang yang tidak dijamin nyawanya, tadi kedua orang tadi, mangsa boleh bertindak membunuh terlebih dahulu. So buka pintu aja, piang putus depan. Kalau tahulah mana hukum dia ada begitu, boleh membunuh terlebih dahulu. Mangsa tidak perlu memberikan amaran atau kitab, maksudnya kitab orang yang kena serang itu tidak perlu memberikan amaran atau melakukan kekerasan secara berperingkat-peringkat. Nak runding, no. So daripada awal hukum dah memberi hak kepada orang yang kena serang itu, dia bunuh orang itu dan dia tidak akan kena sebagai tindakan qisas ataupun diat. Sementara sekiranya penyerang itu dia orang yang maksum dam, orang maksum dam ini kita, orang yang tidak ada ruang untuk orang membunuh kita. Kita bukan pembunuh, kita bukan orang murtad, kita bukan pezina yang muhsan. Sebab pezina yang tidak muhsan dia tidak dibunuh, disebab saja. Jadi ini proses yang disebut masalah nak laksanakan hudud di Malaysia ini. Kita tahu dah halangan yang dibuat oleh penjajah
oleh orang yang merangkakan undang-undang kita Malaysia.